Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak bersiaran dari studio HD Kuching bersama saya, Abang Muazli Abang Abdul Samad dalam berita edisi Sabtu 18 April. Sarawak rekodkan 10 lagi kes baru positif COVID-19 menjadikan jumlah bilangan di Sarawak adalah sebanyak 397 sejak kes positif pertama dilaporkan pada 13 Mac lepas. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian menyatakan daripada 10 kes tersebut, 7 kes dirawat di Hospital Umum Sarawak, 2 di Hospital Miri dan 1 kes dirawat di Hospital Sibu. Sarawak has another 119 new person under investigation. We call it PUI, P-U-I. And this brings a total of 3,065 cases. Of these 3,065 cases, fortunately, 2,687 cases are negative. So while we still have 100 cases waiting for our PCR test result. Bekalan makanan seperti beras, gula, tepung dan minyak masak untuk penduduk bahagian Miri mencukupi untuk tempoh 2 bulan akan datang. Menteri bertanggungjawab bagi Jurutankuasa Pengurusan Bencana bahagian Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, pemborong akan menerima bekalan baharu pada penghujung Mei. Ekoran daripada itu, Datuk Lee Kim Shin yang juga Menteri Pengangkutan Sarawak menasihati penduduk setempat supaya tidak bimbang mengenai bekalan makanan yang dikatakan berkurang. Sehubungan itu, beliau juga menasihatkan supaya masyarakat tidak mudah terpengaruh dan mempercayai sebarang kabar angin akan berlakunya kekurangan bekalan makanan di Miri. Beliau berkata demikian selepas meninjau 2 godong pemborong bekalan beras, gula, tepung dan minyak masak di Miri. Turut hadir dalam sesi tinjauan itu ialah Pegawai Penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Sarawak Miri, Jo Azmi Jamil. Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant Jeneral Datuk Zamrus Muhammad Zain berdedahkan setakat semalam hanya 2 anggota tentera di kawasan Medan Timur disahkan positif COVID-19. Anggota itu mendapat jangkitan dari kluster luar kem. Datuk Zamrus memaklumkan kedua-dua anggota tersebut telah dikuarantin dan diberikan rawatan intensif ketika ini. Sebelum mereka pergi, kita akan buat sanitation. Kita akan cek tiap-tiap anggota yang pergi itu tidak ada tanda-tanda simptom-simptom COVID. Di samping itu juga, sebelum mereka masuk, kita buat sanitation. Sebelum naik kapal terbang, naik bot. Ditemui pemberita RTM Sarawak di Pos Serudung Tawau, Sabah, Datuk Zamrus menjelaskan lagi pihaknya telah mengambil langkah berganda untuk memastikan setiap kem tentera di Medan Timur bebas dari wabak itu dengan mewujudkan pusat saringan kepada setiap anggota dan pegawainya yang masuk ke dalam kem. Beliau tidak mahu kesihatan anggota dan pegawainya mengancam nyawa orang awam semasa bertugas dalam tempoh PKP ini. RTM Sarawak menyertai siri pemantauan rasmi orang nombor 1 Medan Timur itu di beberapa pos sempadan di Sarawak dan Sabah. Beliau turut memantau operasi di Sungai Serudung hingga ke perairan Tawau bersama pasukan bot tempur. Orang awam khasnya di Bintulu diingatkan hanya bergerak dalam lingkungan 10 km radius dari kediaman masing-masing sepanjang tempoh PKP ini. Ketua Polis Daerah Bintulu, Superintendent Zulkifli Suhaili berkata, ekoran PKP kini yang memasuki tahap ketiga, pihaknya akan membuat kawalan dan sekatan jalan raya yang lebih ketat dan terperinci. Kita nasihatkan mereka belilah di kawasan berhampiran dengan rumah, tak perlulah tertumpu di kawasan bandar Bintulu ini. Tegas Zulkifli, pemandu yang melalui operasi sekatan jalan raya akan diarahkan berpatah balik jika didapati keluar dari radius 10 km. Beliau turut memberitahu pihaknya juga telah mengubah lokasi sekatan jalan bagi memastikan pengguna jalan raya tidak melalui laluan tikus untuk ke bandar. Oleh yang demikian, dalam fasa ketiga ini kita telah move sekatan jalan raya kita untuk menyekat jalan-jalan tikus ini supaya pengguna jalan raya ini akan semua melalui sekatan jalan raya khususnya di Bintulu ini. Zulkifli ditemui media semasa melakukan tinjauan sekatan jalan raya di Jalan Kidurong semalam. Dalam pada itu, sehingga Khamis lepas, Zulkifli Suhaili mendedahkan sebanyak 55 tangkapan telah dibuat sepanjang PKP dilaksanakan di Bintulu. Jelasnya daripada jumlah itu, sebanyak 37 kompaun dikeluarkan.
Ditemui pemberita RTM, Zulkifli juga memaklumkan PKP pada tahap 1 dan 2 sebanyak 34 tangkapan keseluruhannya telah dibuat oleh pihaknya. Untuk fasa yang ketiga ini sehingga semalam 21 tangkapan telah dibuat. Kebanyakan kesalahan yang dilakukan adalah alasan tidak musabah berada di jalan. Dan selain daripada itu juga cuba lari daripada sekatan yang dibuat oleh pihak PDRM. Ujarnya lagi, seramai 12 individu iaitu 11 lelaki dan seorang perempuan telah dituduh di Mahkamah Magistrate Bintulu atas pelbagai kesalahan melanggar PKP semalam. Oleh itu saya mengharapkan supaya semua masyarakat kena faham dalam pelaksanaan perintah kawalan pergerakan ini supaya aktiviti itu hendaklah diterhadkan kepada keperluan yang perlu sahaja untuk keluar di rumah. Stay at home itu yang paling penting untuk memastikan keselamatan dan juga kesihatan kita terjamin. Sikap prihatin penduduk Limbang menyumbangkan bantuan kepada petugas barisan hadapan membuktikan kebersamaan mereka membendung wabak COVID-19. Wali Kota Majlis Daerah Limbang MDL, Kaunselor Sufian Mohad, gembira dengan sikap itu pada masa yang sama dapat menyuntik semangat buat petugas barisan hadapan. Alhamdulillah, kita di Limbang tidak perlu dinyatakan siapa NGO, siapa individu tersebut, tetapi mereka sangat membantu peran layanan kita termasuklah pihak KKM, pihak polis, pihak jawatan kuasa bencana sendiri dan juga pihak bomba dan juga semua agensi yang terlibat. Jelas Kaunselor Sufian, selain sumbangan makanan, ada juga inisiatif pertubuhan setempat menghasilkan kelengkapan pelindungan diri PPE untuk kegunaan petugas kesihatan Limbang. Beliau ditemui pemberita selepas menyampaikan sumbangan peralatan sanitasi dan makanan ringan untuk petugas operasi sanitasi awam di Balai Bomba dan Penyelamat Limbang. Ketua Zon 7 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Sarawak Edmund D. Mahai Amboh yang juga ditemui pemberita berkata beliau menyambut baik sokongan padu penduduk Limbang melalui bantuan yang disalurkan. Keputusan pembatalan peperiksaan awam ujian pencapaian sekolah rendah UPSR dan pentaksiran tingkatan 3 PT3 tidak dijejaskan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk memberikan pendidikan berkualiti kepada pelajar terutamanya di Sarawak. Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak Dr. Azhar Ahmad berkata ini kerana proses pengajaran dan pembelajaran serta penilaian akan terus dilaksanakan dalam pelbagai kaedah semasa PKP. Beliau yang dihubungi RTM di Kuching berkata proses tersebut dilaksana sama ada secara manual seperti latihan menggunakan buku teks maupun melalui televisyen dan juga dalam talian yang dipantau rapi oleh pihak sekolah serta tenaga pengajar. Jelasnya lagi, keputusan pembatalan peperiksaan awam tersebut merupakan sebahagian daripada konsep pentaksiran berasaskan sekolah selain mengambil kira kesihatan serta keselamatan pelajar ketika ini. Dr. Azhar turut menasihatkan pelajar supaya memanfaatkan masa dalam tempoh PKP ini dengan melakukan perkara yang berfaedah dengan mengukuhkan lagi kemahiran belajar kendiri selain meningkatkan kemahiran sosial termasuk komunikasi dalam keluarga. Pembatalan UPSR dan PT3 tersebut melibatkan lebih 41,000 murid darjah 6 dan hampir 38,000 pelajar tingkatan 3 di seluruh Sarawak. Satu permohonan untuk mewujudkan institusi perbankan di Pekan Penempatan Semula Bakun BRS Sungai Asap telah dikemukakan kepada bekas Menteri Keuangan kedua Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah 4 tahun lepas oleh Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong. Namun sehingga kini, pekan itu hanya mempunyai ejen bank yang dilantik di sebuah kedai. Menurut Datuk Wilson Ugak Kumbong, ejen bank itu telah mengenakan charge yang tinggi apabila orang ramai ingin mengeluarkan wang melalui ejen tersebut. Juga dia punya interest sangat tinggi. Jadi rakyat pun tahu, biarpun mereka agak berdekatan, tetapi kalau interest dia sangat tinggi dan rakyat juga ataupun penyimpan duit juga berfikir. Dengan populasi lebih 20,000 penduduk di BRS Sungai Asap, sebuah sekolah menengah dan 6 buah sekolah rendah, 10 jabatan kerajaan dan beberapa buah ladang dan kilang kelapa sawit serta kem pembalakan, Pekan BRS Sungai Asap menjadi tumpuan masyarakat kawasan itu. 23 buah kedai beroperasi di pekan itu sekiranya dilengkapi kemudahan perbankan, ia melengkapi keperluan penduduk BRS Sungai Asap. Sehubungan itu, beliau menekankan pekan itu wajar mempunyai bank ataupun kios mesin pengeluaran wang ATM.
Saya tak kira bank agro ke, bank rakyat ke, atau bank BSN dan lain-lain bank. Asalkan bank ada supaya kemudahan-kemudahan ini dapat dinikmati oleh semua penduduk. Beliau bersama Adun Murum, Kennedy Cukpai Ugon sedang mengambil langkah sewajarnya bagi memastikan kawasan tersebut mempunyai kemudahan itu. Sekian berita pagi Sarawak. Terus bersama kami di RTM, jenama media diiktiraf paling dipercayai. Saya Abang Muazli Abang Abdul Samad, stay at home, duduk di rumah. Dengan itu, salam hormat.